Kalau tak sependapat dengan awak label dia liberal, awak label dia jahil. Awak label saya jahil. Awak siapa nak jahilkan orang? Awak suci sangat ke? Awak rasa Tuhan pandang awak macam mana sekarang ni? Mentang-mentang orang tu tak pakai tudung, competition tu tak pakai tudung, yang ini pula tindik hidung, awak rasa yang diorang ni tak se-Islam awak ke? Awak rasa awak lebih Islam daripada diorang ke macam mana? Bagaimana kita nak yakin bahawa mereka bersifat protektif ataupun bersifat melindungi undang-undang syariah? Sebagai seorang peguam sivil dan juga peguam syar'i, dan saya juga mengendalikan kes-kes jenayah, saya rasa terpanggil untuk bagi pandangan. Pandangan saya dari kacamata yang nak melihat kedua-dua mahkamah sivil dan mahkamah syariah saling melengkapi, saling bantu-membantu dalam menegakkan undang-undang untuk kesejahteraan rakyat seluruhnya. Bukannya saling menganggap masing-masing tak relevan ataupun saling menidakkan kepentingan masing-masing. Ini adalah penghakiman penuh. Ada yang kata sekarang tak nampak, tapi nanti 10-20 tahun baru nampak. Sekarang diorang cuba nak batalkan sikit demi sedikit. In the future nanti mahkamah syariah cover bab nikah dan cerai sahaja. 28 tahun yang dulu dah ada enactment jenayah syariah macam itu. Selangor sejak 29 tahun yang dulu. Negeri Sembilan sejak 32 tahun yang dulu. Johor dah 27 tahun. Pahang dah 11 tahun. Mereka pun ada kesalahan-kesalahan yang turut disebut dalam kanun kesesaan seperti liwat, sumbang mahram, muncikari, pasal halal. Jadi bukan hanya Kelantan. Jadi bila enactment jenayah syariah Kelantan berjaya dicabar, maka negeri-negeri lain akan menunggu masa. Bila Badan Perundangan Negeri Kelantan buat undang-undang tidak mengikut Perlembagaan Persekutuan, maka ianya dicabar. Yang boleh buat undang-undang dalam negara kita ni ada dua pihak sahaja. Satu Parlimen, satu Dewan Undangan Negeri. Parlimen buat undang-undang di peringkat persekutuan, DUN buat undang-undang di peringkat negeri, yang mana Islam duduk bawah bidang kuasa negeri. Jadi perlembagaan memang bagi kuasa pada DUN untuk gubal undang-undang Islam. Undang-undang Islam yang berkaitan dengan kes sivil atau kes mal, dan juga undang-undang Islam yang berkaitan dengan kes jenayah. Jadi bukan saja-saja Dewan Undangan Negeri ni duk gubal undang-undang Islam yang berkaitan dengan kesalahan jenayah ni. Sebab perlembagaan bagi kuasa tu dah lama dah bagi. Sebab itu enactment jenayah syariah ni pun usianya puluhan tahun dah. Cuma sejak akhir-akhir ini sahaja ia dipertikaikan dan dicabar. Cumanya untuk kes sivil ataupun mal, perlembagaan bagi penjelasan yang detail. Undang-undang apa sahaja yang DUN boleh buat. Okey, jadi DUN boleh buat undang-undang yang berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan pewarisan, berkaitan dengan kahwin, cerai, nafkah dan sebagainya ada disebutkan. Tetapi untuk kes jenayah, perlembagaan tak perincikan sedetail itu. Dia cuma sebut DUN ni boleh buat undang-undang untuk bagi hukuman pada orang Islam yang melakukan kesalahan terhadap perintah agama kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Bagi kecuali itulah yang menyebabkan berlaku pertembungan ataupun kekeliruan ini. Sebab walaupun ada pengecualian itu, Mahkamah Syariah telah pun beroperasi selama puluhan tahun mendengar, membicarakan dan menjatuhkan hukum untuk kesalahan-kesalahan ini yang turut ada dalam kanun kesesaan. Namun sepanjang tempoh ini ia tak dipertikaikan. Ia boleh berjalan seperti biasa. Dah ada Mahkamah Syariah jatuh hukum untuk orang yang melakukan sumbah mahram, kes liwat dan sebagainya. Jadi kalau kesalahan-kesalahan itu ada dalam enactment jenayah syariah, ada juga dalam kanun kesesaan, apa yang membezakan? Confirm lah ada perbezaan dia. Memang beza weh. Siapa yang ada pengalaman handle kes di Mahkamah Syariah dan juga bawa kes di Mahkamah Sivil, confirm tahu apa perbezaan dia. Kata yang jenayah sivil ni dia tak boleh bersikap diskriminatif. Okey, untuk syariah, you ambil contoh judi dengan maksiat. Kalau judi untuk syariah tak kisahlah lesen ke tak berlesen, masih haram, masih berdosa, satu kesalahan. Tapi dekat sivil kalau ada lesen, itu bukan satu kesalahan. Halalan tayyiban katanya. Itu dah salah dah. Kalau awak tahu, walaupun berlesen tapi dia seorang Muslim, tetap jadi satu kesalahan. Apa yang membezakan kesalahan tu di bawah enactment jenayah syariah dan juga kesalahan tu di dalam kanun kesesaan? Jenayah syariah ini, awak bersalah kepada Allah. Macam mana nak tahu? Disebut di dalam Quran, dalam hadis, dalil-dalil syarak. Tetapi jenayah pula, awak bersalah kepada negara ataupun kepada undang-undang yang digubal oleh negara itu. Macam mana nak tahu? Adalah yang disebut dalam kanun kesesaan tu. Sama juga macam Mahkamah Sivil. Mahkamah Sivil pun guna takzir juga. Mahkamah Syariah pun guna takzir juga. Kedua-duanya boleh dicabar. Jadi jangan nak putar belit fakta, jangan nak twist kata kesalahan yang dicabar ni adalah hukum Allah. Di Mahkamah Syariah, rujukan nas undang-undang dan juga hala tuju perbicaraan itu berbeza. Sebab di Mahkamah Syariah, hakim-hakim dan peguam-peguam akan merujuk kepada Quran, kepada hadis, ijma', qiyas, nas syarak. Tetapi kalau di Mahkamah Sivil, semestinya tak boleh guna Quran, tak boleh guna hadis dalam perhujahan.